Wow, sedapnya kangkung fresh. Bila sebut je kangkung, mesti kita ingat kangkung goreng belacan. Jom, apa kata kita tanam sendiri kangkung dekat rumah? Jom kita kongsikan cara daripada biji benih sampai kita tuai. Okey kan kawan, untuk video kali ni cikgu nak bawa kawan-kawan semua kita nak berkongsi tentang tanaman kangkung. Okey, cikgu nak kongsi bagaimana cara cikgu pilih biji benih kangkung. Okey, kangkung ni mungkin dia ada banyak jenis lah, tapi yang setahu cikgu yang cikgu pernah tanam, dia ada kangkung buluh dan juga kangkung daun lebar. Okey, untuk video ni cikgu akan berkongsi dengan kawan-kawan tips-tips penanaman kangkung daripada mula sampai cikgu nak tuai. Jadi kawan-kawan kena follow video cikgu daripada mula hingga habis. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Cikgu Milagro. Okey kawan, cikgu mendoakan semoga kawan-kawan yang melihat video cikgu ni dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa sehat. Okey, cikgu suka sangat tengok video-video kawan-kawan yang berkaitan dengan tanaman, sebabnya cikgu memang penggemar makan sayur-sayuran yang cikgu tanam sendiri. Jadi untuk video ni cikgu nak berkongsilah tentang kangkung. Okey kan kawan, untuk pemilihan biji benih ada dua jenis. Ada satu tu kangkung daun lebar kan. Okey, ada satu lagi ada kangkung yang biru semacam ni. Okey, biasanya kalau kangkung yang macam ni masa cikgu beli biji benih tu dia akan tulis kangkung buluh. Okey, kangkung buluh ni biasanya dia tak menjala. Okey, kalau kita letak dia dekat panas dia akan naik ke atas. Dan kangkung buluh ni dia runcing-runcing. Okey, tapi kalau kawan-kawan nak tanam kangkung yang daun besar tu, masa kawan-kawan beli biji benih, cari yang tulisan dia kangkung daun lebar. Okey kan kawan, ni adalah biji benih kangkung buluh. Okey, kalau kawan-kawan dapat perhatikan, biji benih ni dia tak besar sangat macam kangkung daun lebar. Sebab cikgu pernah tanam kangkung daun lebar, biji benih dia agak besar, okey, berbanding dengan kangkung buluh. Okey, biji benih kangkung tadi kawan-kawan perlu rendam. Okey, kenapa cikgu suka rendam? Sebab bila kita rendam biji benih ni dia dah kembang sedikit. Sebab biji benih kangkung ni dia keras. Kalau kawan-kawan tak rendam, dia tumbuh. Cumanya dia ambil masa yang agak lama. Okey kan kawan, untuk proses seterusnya ni adalah cara cikgu. Biasanya cikgu akan cari satu terpawai. Okey, lepas tu cikgu akan letak tisu. Okey, lepas tu cikgu akan tabur biji benih yang cikgu dah rendam. Okey kan kawan, kenapa cikgu sangat suka guna kaedah ni? Sebabnya yang pertama cikgu bila kita buat kaedah ni cikgu tahulah bila cikgu letak dalam tempat gelap nanti 3-4 hari biasanya dia dah tumbuh. Jadi cikgu boleh tengok biji benih yang dah tumbuh, dan kadang-kadang ada juga kita semai biji benih tu tak nak tumbuh. Okey, sebab kedua biasanya kalau cikgu terus semai dekat tanah, lambat kan kawan dia nak tumbuh, ataupun kadang-kadang dia tak tumbuh. Okey kan kawan, untuk biji benih kangkung ni kalau kawan-kawan letak banyak pun tak ada masalah. Tapi untuk biji benih lain cikgu tak galakkan, sebab kalau biji benih kangkung ni akar dia tak terlalu panjang. Maksudnya dia tak terlalu banyak berbanding kalau kawan letak biji benih yang lain. Contoh kalau macam kawan-kawan letak biji benih peria, dia punya akar tu dah memang banyak. Jadi nanti dia akan melekat di antara satu sama lain. Kalau kangkung ni tak ada masalah. Okey dan kawan, biasanya selepas 3 atau 4 hari kawan-kawan buka terpawai, kawan-kawan dah nampak biji benih kangkung ni dah bercambah. Jadi biasanya kalau cikgu akan basuh sedikit dan cikgu akan toast. Tujuannya cikgu tak nak kangkung tu kadang-kadang dekat biji benih dia tu, bila kita simpan dalam terpawai yang macam cikgu buat tadi, kadang-kadang ada kulat yang melekat. Jadi cikgu basuh dulu. Jadi bila kita semai nanti, pokok kita akan sehat. Tak adalah bakteria yang melekat pada biji benih kangkung.
Okey, untuk kangkung ni kawan-kawan boleh je guna tanah apa-apa. Tapi kalau Cik Ita lebih suka campur sedikit dengan kokopit ataupun sabut kelapa hancur. Kenapa? Sebabnya bila kita gaulkan sabut kelapa hancur dengan tanah, bila kita punya biji benih kangkung ni, dia dah tumbuh cantik, dia dah tumbuh jadi anak pokok. Biasanya kalau kita tengoklah, dia lebih cantik berbanding kalau kita guna tanah aja. Nanti kalau kita guna tanah aja, bila tanah kita terlalu padat, kangkung tu macam susah untuk dia membesar. Okey, untuk proses seterusnya lepas kawan-kawan tabur tadi biji benih, kalau Cik Ita akan tabur sedikit tanah dengan kokopit ataupun sabut kelapa yang hancur lah. Cik Ita akan tabur bahagian atas tu sedikit je, sebabnya Cik Ita nak tutup. Jangan letak terlalu banyak. Bila kita letak terlalu banyak, nanti benih kangkung ni dia suka untuk tumbuh. Sebab tu kadang-kadang bila kita letak terlalu banyak, ada yang sana tumbuh, sini tak tumbuh. Kalau Cik Ita akan letak sedikit aja. Nanti dia akan tumbuh sekata. Cik Ita ni kawan memang suka sangat makan sayur, makan ulam-ulam. Jadi kalau Cik Ita semai kangkung ni, Cik Ita memang semai dia banyak. Sebabnya selain Cik Ita suka masak kangkung ni, nanti bila kangkung ni dah tumbuh, dia kecil-kecil dalam sejengkal, Cik Ita suka petik dia buat ulam. Tapi bukannya ulam yang kita celur, Cik Ita suka buat ulam mentah. Dia rasa lembut kawan-kawan dan sedap lah sebab kita tanam sendiri. Lepas tu dia tak tua lagi, kita dah boleh petik. Untuk proses seterusnya kawan-kawan, siram air, bagi dia basah, bagi tanah tu basah. Dan dekat sini biasanya kalau Cik Ita tak letak di tempat redup, Cik Ita terus letak dia bawah cahaya matahari ataupun dekat tempat yang terdedah dengan cahaya matahari. Sebabnya kalau kita letak tempat redup, biasanya lah kalau kita tengok dia lambat tumbuh. Kawan-kawan, sedikit tips lah. Kalau kita tanam kangkung ni pada peringkat awal, kalau boleh kita jangan letak air terlalu banyak. Kenapa? Sebab kangkung ni dia baru nak hidup. Bila kita letak air terlalu banyak, nanti dia akan mati. Nanti akan ada kita panggil dia mungkin kulat ataupun bakteria yang akan melekat dekat batang kangkung. Jadi lama-lama nanti kangkung kita tu, anak benih kangkung kita ataupun anak pokok kangkung kita tu, dia boleh mati. Jom Cik Ita tunjukkan. Ni adalah contoh Cik Ita siram dia terlalu banyak. Tengok dia separuh tu kawan-kawan boleh nampak dia dah mati. Sebabnya agaknya pasu Cik Ita ni dia lubang dia kecil, jadi dia lemas bahagian bawah. Tapi yang ni Cik Ita siram dia macam biasa. Alhamdulillah, kita boleh nampak dia sehat. Tanaman kangkung ni macam tanaman lain juga, kita perlu letak baja. Untuk baja terpulang kepada pilihan kawan-kawan. Tapi kalau tanya Cik Ita semestinya akan meletakkan baja Milagro. Kenapa? Sebab baja Milagro ni adalah baja organik dan dia 100% menggunakan bahan-bahan organik. Cik Ita yakin dengan baja ni sebabnya Cik Ita pernah pergi kilang dia sendiri masa perasmian kilang dia. Dan yang paling best, baja ni dirasmikan oleh Menteri Pertanian kita sendiri. Kawan-kawan, lepas kita dah menanam, mestilah kita nak tuai. Jom ikut Cik Ita, kita nak pergi tuai kangkung, kita nak tuai hasil tanaman kangkung kita. Jom! Ni part paling kita tunggu bila kita dah penat-penat menanam, dah bagi baja, dah siram. Inilah masa yang kita tunggu-tunggu, iaitu masa kita nak tuai. Tuai ni seronok kawan-kawan. Sebenarnya mula-mula tu Cik Ita pakai tangan lah, Cik Ita petik-petik. Kau lambat nak siap. Jadi Cik Ita pakai gunting. Tapi sebenarnya bila kawan-kawan pakai gunting, dia lagi best. Kenapa Cik Ita cakap best? Bila kawan-kawan guna gunting, kawan-kawan boleh potong dia paras yang kawan-kawan suka. Sebab kangkung ni selepas kita potong, dia akan bercabang. Nanti dia akan lagi merimbun. Cumanya adalah orang bagi tahu Cik Ita, kangkung ni kalau kita tanam dalam pasu ke, dalam bekas-bekas yang kecil, paling-paling pun 3-4 kali kita ambil, kita dah tak boleh tuai. Sebabnya dia macam ada keluar satu asid
yang tak baguslah untuk kita makan. Tetapi bagi Cik Ita, kalau kita tanam dalam bekas yang kecil macam ni pun 3-4 kali dah bersyukur. Alhamdulillah kawan-kawan, Cik Ita dah dapat kangkung sendiri, Cik Ita dapat kangkung organik dan jimat. Okey. Oh, yang ni Cik Ita nak tunjuk pada kawan-kawan ni adalah kangkung daun lebar. Okey, yang ni kangkung lama Cik Ita. Kawan-kawan boleh lihat daun dia lebih besar. Okey, berbanding kangkung buluh. Okey, yang ni kangkung ni sebenarnya kalau kita simpan lama-lama nanti dia berbunga dan dia akan keluarkan biji benih. Jadi kita boleh tanam balik menggunakan biji benih yang ada. Okey dan kawan, bagi kawan-kawan yang ikut video Cik Ita, yang dah subscribe video Cik Ita mendoakan semoga kawan-kawan semua dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan sentiasa sihat. Okey, sebenarnya Cik Ita memang suka berkongsi tips-tips tanaman dan juga Cik Ita nak menambah ilmu tentang tanaman. Jadi sebab tu Cik Ita wujudkan channel Cik Ita ni. Okey, jadi Cik Ita nak cari kenalan dan juga Cik Ita nak tambah ilmu. Jadi Cik Ita ucapkan ribuan terima kasih pada kawan-kawan yang dah subscribe channel Cik Ita. Alhamdulillah kawan-kawan, Cik Ita dah selesai untuk buat video Cik Ita kali ni. Semoga kawan-kawan terhibur dan jom kita tanam kangkung di sekeliling rumah kita, jimat, dan bila kita nak makan kita boleh petik-petik. Jom kawan-kawan kita menanam dan jumpa lagi. Bye.